Hari ini tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir sudah tidak yakin dengan kudanya, iaitu Hishamuddin Tun Hussein. Dan sekarang sudah pun berbincang dengan kroni-kroni beliau untuk menaja seorang kuda baru. Dan kita dengar khabar tuan-tuan, kuda baru yang akan bertanding jawatan presiden ini berstatus bilioner. Merupakan proksi kepada seorang hartawan yang cukup kaya lah, berada dalam senarai orang yang terkaya di Malaysia. Sikit hari lagi dia pun jadi orang yang terkaya di Malaysia juga. Jadi hari ini nampak gayanya pemilihan Presiden UMNO ini akan menjadi semakin hangat dan semakin rancak. Kita pun tengok Mahathir sudah nampak bahawa kesilapan lampau Hishamuddin Tun Hussein daripada membantu beliau untuk menarik ahli-ahli parlimen Barisan Nasional untuk menyertai Bersatu. Kemudian penglibatan Hishamuddin dalam menghasut pemimpin-pemimpin UMNO Sabah untuk melompat ke Bersatu. Dan yang terkini, pengkhianatan yang dilakukan dengan mempengaruhi 10 orang ahli parlimen daripada BN untuk memberi sokongan pada Muhyiddin, nampaknya menyebabkan Mahathir tidak yakin Hishamuddin boleh memenangi pertandingan Presiden UMNO. Dan sekarang dia dah mula pasang kuda baru. Dan kuda baru ni dengan cerita akan berganding dengan Khairi Jamaluddin. Kesian, belum sempat masuk race dah kena rehat Hishamuddin Tun Hussein. Jadi tuan-tuan, malam ni banyak isu-isu yang dibangkitkan. Kita tengok penulis-penulis upahan Hishamuddin nampaknya semakin mengganas. Sudah banyak dah orang yang dia employ. Dan kita pun dapat tahu dia sedang mengumpulkan jentera-jentera. Belum sempat dia kumpul jentera dan sebagainya, sudah ada satu calon lain untuk jadi kuda kepada Mahathir. Alhamdulillah. Nampak gayanya musuh-musuh yang nak menjatuhkan Datuk Zahid ni tuan-tuan sudah mula berpecah belah. Mereka tidak bersatu hati. Ini tanda-tanda bahawa Datuk Zahid akan memperolehi kemenangan, insya-Allah. Apa kuda yang lama itu kuda ni dah lama berkhidmat dengan dia. Jadi sejauh mana Mahathir yakin kuda baru boleh membantu dia? Dia pertama, kuda baru ni banyak duit. Kuda baru ni banyak duit. Masa dia bertanding di kursi parlimen dia pun kita tahu berpuluh juta dibelanjakan. Jadi kalau setakat nak bayar ketua-ketua UMNO bahagian ni untuk pertandingan di peringkat bahagian, mungkin tak ada masalah lah. Jadi kerja Mahathir ni ringan sikit. Toke-toke yang diarahkan untuk membantu Hishamuddin ni boleh di-channelkan untuk membantu orang yang kurang sikit liability. Contohnya macam Hishamuddin ni dah banyak terpalit dengan kes-kes pengkhianatan dia. So penolakan ataupun rejection tu very high. Jadi dia meletakkan calon yang dia fikir lebih boleh diterima. Kan? Dia tak tahu calon ini pun ada banyak lagi masalah. Kita tunggu masa saja. Kita salai beramai-ramai. Calon dia ni, calon dia ni bukan kita je kenal, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kenal. Sebab calon ini pun pernah jadi proksi kepada orang-orang yang dekat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan? Kemudian tiba-tiba harta tu berpindah tangan. Kita tunggu dan lihat. Bila mana mereka mulakan saja, okey, kita pun mulakan. Okey, alright. Jadi Datuk, kuda baru ni dia akan bertanding, kemungkinan akan bertanding sebagai presiden. Ya. Sudah tentu dia ada dia punya
pakatan itu. Dia ada media dia boleh tahan. Media dia pun hari ni sudah mula belasah presiden. Aku pun dah mula kena belasah dengan media dia. Hari ni. Maknanya mereka ni sudah merancang lama. Kita dah cakap dah sebelum ni. Memang tak boleh percaya kan. Tapi kadang-kadang orang tak mau dengar cakap kita. Tapi tak apalah. Kita bagi peluang. Bagi orang-orang tertentu merasa dah kena baru tahu. Tok Najib dah kena. Pak Sahak pun dah kena. Kita tunggu orang lain yang belum kena, dah kena baru tahu. Okey? Okey tak. Jadi kuda yang lama, Ya. Dia punya penyokong tu macam mana tu? Adakah kuda lama bawa? Rasanya kuda lama ni pun masih lagi menaruh minat. Jadi ada kemungkinan besar jadi 3 penjuru. Kalau kuda lama ni tak kena tindakan disiplin lah. Kita pun dah sediakan dah surat untuk disubmit kepada lembaga disiplin. InsyaAllah besok saya akan submit surat kepada lembaga disiplin UMNO. Tapi ada kemungkinan juga bila keadaan memaksa, bila keadaan memaksa, mereka ni mungkin akan bergabung dan menyokong kuda ketiga. Kuda ketiga ni pun kita pun tahu juga, dia menunggu masa yang sesuai. Kita pun menunggu masa yang sesuai. Nasib kita baik, nasib kita baik. Kita ada calon yang boleh diharap. Kita ada calon yang kita yakin boleh mempertahankan parti, ada track record yang baik. Jadi senang sikit kerja kita. Yang lain-lain ni semua ada masalah, tapi diselamatkan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Kalau mereka ni tak bekerjasama dengan Mahathir dengan Muhyiddin, silap-silap mereka ni pun dah jadi kluster mahkamah macam Datuk Zahid, macam Datuk Najib. Okey? Ya. Ya, Tok. Hari ni Setiausaha Agung Perikatan Nasional Zahranuddin lah. Dia kata pintu sentiasa terbuka untuk pakatan baru dan sanggup terima Datuk Seri Zahid lah. Itulah tanda-tanda orang yang sudah mengelupo. Bila dia dah mula nampak mahkamah tu dah panggil mari, dia dah mula cakap, kita sedia menjalin kerjasama dengan Barisan Nasional. Lepas ni pula dia kata kita sedia menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan, termasuklah DAP. Maka pada ketika itu mungkin dia akan terpaksa meludah balik, menjilat balik ludah mereka. Sebelum ni dia kata kita macam-macam, bila dah rasa macam dah tak nampak, jalan pun dah buntu, peluang nak menumbangkan, nak mengambil alih UMNO pun geng-geng dia macam tak berapa nak selamat, penolakan ataupun rejection tu terlalu tinggi, maka mereka pun sudah mula mengatur langkah dengan pelbagai kaedah-kaedah lain untuk menyelamatkan diri. Biarkan, kita tengokkan saja. Beli popcorn banyak-banyak ataupun beli Super Ring, kita saksikan mainan-mainan mereka ni. Okey. Apa manfaat Mahathir dapat bila menaja kuda-kuda ni berlumba tu? Dah daripada dia masuk ke dalam ataupun anak-anak dia masuk ke dalam, lebih baiklah dia pastikan bahawa peluang terakhir untuk mereka menukar kerajaan ialah sekiranya mereka berjaya meletakkan orang mereka sebagai Presiden UMNO. Sebab hanya Presiden UMNO yang secara konvensinya akan menjadi pengurusi Barisan Nasional, mempunyai kuasa yang telah dimandatkan melalui aku janji, mempunyai kuasa untuk memberikan sokongan 30 MP UMNO ni secara en blok kepada pihak lain.
Mereka boleh tarik sokongan daripada Anwar, boleh beri sokongan kepada Muhyiddin contohnya, ataupun Hamzah Zainuddin contohnya. Ataupun kita pun kena faham juga, ada kemungkinan besar sekiranya kita pun tahu Hishamuddin pun sedar bahawa dia tak boleh menang, tapi mungkin ramai orang tak nampak. Maka ini mungkin salah satu jalan dia, salah satu jalan dia untuk disingkirkan keluar daripada parti. Dia cari jalan untuk supaya dia boleh keluar daripada parti. Bila dia contohnya lah, dia tahu bahawa dia dah tanda tangan aku janji. Mana boleh dia tanda tangan aku janji bagi apa ni SD kepada Muhyiddin? Dia tahu. Tetapi tindakan dia itu akan menyebabkan dia dipecat lah contohnya. Maknanya kalau katalah selepas ini MT UMNO mengambil keputusan contohnya pecat Hishamuddin. Pecat Hishamuddin. Maka dia secara automatik bukan lagi ahli UMNO, tetapi dia masih MP. Tapi kalau MT UMNO ataupun Presiden UMNO atau Susah Agung UMNO menulis kepada speaker memohon supaya dikosongkan kursi Sembroh kerana tindakan Hishamuddin memberikan SD kepada orang lain yang melanggar Akta Lompat Parti ni, itu dianggap sebagai pelanggaran aku janji, maka kursi itu akan kosong dan dia perlu adakan pilihan raya untuk kawasan Sembroh, untuk Parlimen Sembroh. Itu kita kena faham. Mungkin juga dia buat benda itu supaya dia dipecat. Dia buat gerakan-gerakan nak kononnya nak lawan presiden supaya dia dipecat. Bila dia pecat, dia boleh bersama dengan Perikatan Nasional. Ini bacaan saya, ini bacaan saya. Mungkin betul, mungkin boleh salah. Bila dia bersama dengan Perikatan Nasional, kena faham hari ini penolakan terhadap Muhyiddin itu tinggi. Mahathir pun dah mula tak percaya dengan Muhyiddin ni, betul lah. Tetapi dalam masa yang sama, Muhyiddin juga tahu bahawa dia orang nak letak Hamzah. Muhyiddin dengan Hamzah pun tak ngam juga. Nak letak Azmin dah bukan ahli parlimen. Nak letak Peja, timbalan presiden bukan ahli parlimen. Jadi daripada dia terpaksa bagi kepada Hamzah, Muhyiddin lebih prefer bagi kepada Hisham. Ini kita kena faham. Macam-macam boleh berlaku dalam politik ni. So bukan hanya Mahathir je yang tak yakin dengan Hisham ni. Tetapi jangan terkejut kalau Hisham pun sebenarnya apa yang dia buat ni semata-mata nak buat supaya kita pecat dia. Supaya dia boleh meneruskan dia punya perjuangan dia ataupun dia punya ni di dalam Perikatan Nasional. Dia ada peluang untuk ambil alih parti menggantikan Muhyiddin. Dengan harapan kalau dia menggantikan Muhyiddin, mungkin orang UMNO pun tak marah sangat dengan Bersatu. Orang UMNO ni mungkin boleh terima. Ini pandangan dia orang. Ini strategi dia orang. Okey. Okey tu. Kalau kita lihat ni dalam masa terdekat, dalam minggu depan ni akan ada pertemuan Agung UMNO. Ya. Jadi apakah perkara-perkara utama dalam pandangan Datuk yang wajar kita bincangkan, walaupun nyataan Sesar Agung UMNO baru ni Datuk Ahmad Hassan merupakan yang akan bincang ucapan dasar Presiden. Ya. Tapi kalau kita lihat PRN yang akan dekat dan Perhimpunan Agung UMNO adalah salah satu tempat yang menggerakkan parti ni, yang mengubal dasar-dasar parti, meneruskan. Jadi apa pandangan Datuk untuk Perhimpunan Agung UMNO yang akan dilangsungkan pada minggu depan ni? Perhimpunan Agung UMNO. Ya.
Saya nampak Pimpinan Agung UMNO ni lebih kepada kita kena perjelaskan kepada akar umbi kita tentang kenapa kita mengambil keputusan untuk bersama dengan PH dan bukan bersama dengan PN. Ini benda yang paling krusial. Hari ini saya masih lagi mendapat panggilan-panggilan WhatsApp orang yang tak faham. Itu sebab kita haraplah hari ini pun kita tahu bahawa di Selangor UMNO, Badan Perhubungan UMNO Selangor mengadakan perjumpaan untuk menerangkan benda ni. Saya dipahamkan Datuk Seri Azalina pun dipanggil untuk memberikan penjelasan. Benda ni bagus. Kena buat benda ni di setiap negeri. Kena buat benda ni di setiap negeri. Bagi penjelasan. Turun bukan hanya di negeri, kena turun ke bahagian-bahagian. Ketua perangan di peringkat pusat turun ke peringkat negeri, ketua perangan di peringkat negeri turun ke bahagian-bahagian, di bahagian-bahagian turun ke cawangan-cawangan. Ini patut dijadikan aktiviti dan agenda utama, memperjelaskan. Sebab masih lagi, walaupun tiap-tiap malam kita melalak, kita bagi explanation, tetapi masih lagi orang tak faham. Dan UMNO bahagian ni, kalau misalnya tak tahu macam mana cara nak explain, panggil kita. InsyaAllah kita pun akan tolong membantu untuk memberikan penjelasan. Kita ada banyak masa. So ini yang paling utama. Yang kedua, perkara yang perlu dipertingkatkan juga ialah kerjasama dengan parti-parti komponen ni. Kalau kita tak boleh, contohnya pada hari esok nak membincangkan sama ada nak memberikan jemputan kepada PKR, Amanah dan juga DAP untuk hadir dalam perasmian kita, Pimpinan Agung ataupun tidak. Ini pun boleh menjadi satu benda yang bahaya. Sebab belum ada mind conditioning, kita tiba-tiba Pimpinan Agung kita mulakan dalam tu ada DAP. Bukan satu benda yang mudah untuk diterima orang. Dia boleh backfire. Macam-macam boleh terjadi selepas peristiwa itu berlaku. So itu sebabnya patutnya mind conditioning ni dah berlaku. Kita dah sebulan lebih dah bersama dengan Pakatan Harapan. Sepatutnya dah lancar lah, So kerjasama program-program yang patut diatur secara bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan tu dah perlu berjalan. Tapi kita tak berapa nampak. Mereka tak naik atas pentas secara bersama, kecuali mungkin di peringkat kerajaan. Di program-program Datuk Seri Anwar, Datuk Zahid, mungkin ada wakil-wakil daripada DAP, daripada Amanah yang turut serta. Tetapi di peringkat parti ni pun kena gerakkan. Jangan hanya di peringkat kerajaan. Di peringkat parti pun kena gerakkan. Supaya kerjasama ni nampak lebih. Macam dulu kita dengan PAS. Setiap program kita ada PAS. Macam tu lah. Kita kena setiap program kita ada PKR, ada DAP, ada Amanah. Supaya orang boleh menyesuaikan diri cepat. Sebab kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri ni. Kalau pilihan raya negeri yang dah dekat ni, kita masih lagi janggal. Nak naik sepentas masih janggal. So ini kita kalau tidak ada perancangan yang tersusun, dalam erti kata lain, kita merancang untuk gagal. Okey. Saya nampak yang ini yang lebih diutamakan. Sebab kita kena faham bahawa kawan-kawan kita PH ni dia ada track record dia. Kita pun ada track record kita. Orang PH kena explain kenapa mereka bekerjasama dengan UMNO. Orang UMNO pun kena explain kenapa kita kena kerjasama dengan PH. Apa faedah dia? Apa win-win situation yang boleh dikecapi secara bersama. Benda ni kena diperjelaskan. Okey? Betul. Kalau kita lihat kan sekarang ni pemilihan pun dah dekat. Jadi apa ni,
apa tindakan-tindakan yang terbaik. Maksudnya kalau kita lihat Trojan horse yang dalam UMNO ni sendiri bukan orang-orang yang di bawah ahli biasa, cawangan apa ni semua, tapi di peringkat dia di ketua bahagian, mungkin saya sebut mungkin ketua bahagian, mungkin ada yang ahli parlimen apa ni semua. Jadi kalau kita, apa tindakan terbaik? Maksudnya kalau parti nak menghalang, maksudnya nak menghalang mereka-mereka ni daripada terus merosakkan, memecah belahkan perpaduan-perpaduan dalam parti UMNO tu sendiri. Kalau kita pecat, contoh ahli parlimen tu dia selamat lari kan, dia kita dah tolong, dah menang dah apa ni semua, dia dengan lari dengan kursi-kursi. Tapi itu sebabnya saya percaya bahawa tindakan terbaik ialah kita kena perkukuhkan disiplin parti. Bila mereka lakukan kesalahan, kita terus ambil tindakan disiplin. Kalau kita drag, kita fikir implikasi dia ini akan pecah. Memang dia orang punya kerja sekarang ni memecah belahkan kita. Kalau kita tengok serangan yang dibuat oleh Tun Faisal setiap hari, serangan yang dibuat oleh Jalil Baker setiap hari, sepatutnya tindakan yang diambil pada mereka bukan lagi digantung, patutnya dipecat. Jalil Baker sampai sekarang tak ada sebarang tindakan. Dan penulisan-penulisan mereka ni sedikit sebanyak mengelirukan akar umbi, sehingga ada akar umbi yang beranggapan bahawa kita pula yang mengkhianat. Kerjasama dengan PH adalah satu pengkhianatan. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab orang tak faham, orang tak tahu kita sedang dibunuh, kita nak ditanam oleh Perikatan Nasional. Orang tak tahu kezaliman yang dilakukan kepada pemimpin kita. So benda ni kena diperjelaskan berulang kali, tentang tindakan membuli kita, menahan duit kita, kemudian usaha cuba nak mengharamkan kita, menggunakan macam-macam kaedah menekan kita. Ini semua nak kena diperjelaskan supaya orang faham kenapa kita bagi peluang kepada Anwar Ibrahim, bukan kepada Muhyiddin sekali lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Ini penting. Dan yang kedua, dari segi masa depan UMNO, kalau UMNO bersama dengan PN, 74 kursi yang PN dah menang, yang Bersatu dan PAS dah menang, kita tak boleh bertanding. Akhirnya sekarang kita akan bertanding 26 kursi, campur dengan kursi yang mungkin dimenangi oleh PKR dan juga Amanah. Mungkinlah tambah lagi 5 kursi. Adakah UMNO nak bertanding hanya 31 kursi dalam pilihan raya umum yang ke-16? Apa jadi dengan lagi 160 UMNO bahagian lain? Nak kita tutupkan saja? So benda macam ni kalau kita boleh terangkan dengan sejelas-jelasnya kepada akar umbi parti, akar umbi boleh faham. Masalahnya penerangan tidak sampai ke bawah. Bila tak sampai ke bawah, ketua-ketua cawangan masih lagi tidak faham. Kenapa kita tidak bersama dengan orang Melayu? Ini yang dia katakan. Kenapa kita pilih DAP daripada sesama Melayu? Yang mereka tak faham perangai Melayu yang di dalam Perikatan Nasional ni lebih jauh, lebih buruk daripada yang bukan Melayu, yang bukan Islam. Serban Islam, perangai hodoh, dengan budaya rasuah dia, merosakkan anak bangsa kita, merasuah mereka berskala besar, pakai duit judi lagi, belum lagi kita lepas ni didedahkan tentang bagaimana 92.5 juta 5 bilion perbelanjaan kerajaan yang mereka selewengkan melalui direct nego dan sebagainya. Itu sebab benda ni semua kena buka. Bukan hanya buka cerita tentang Mahathir, bukan hanya buka cerita tentang apa yang Daim buat ketika dia menjadi Menteri Kewangan, apa yang Muhyiddin buat, apa yang pemimpin-pemimpin PAS buat. Ini semua kena buka satu persatu. Kalau boleh dengan apa yang pemimpin UMNO kluster pengkhianat ni buat pun, perlu buka.
Yang salah tetap salah. Kita tak boleh lindungi. Okey. Okey, betul. Sekarang ni kalau kita lihat sebenarnya kedudukan Trojan ni, maksudnya pengkhianat parti ni banyak. Kena faham, pengkhianat lain, Trojan horse lain. Trojan horse ni orang letak seseorang di dalam parti kita sebagai mole ataupun sebagai spy. Ini dia orang ni memang asal parti kita. Datuk dia pun pengasas parti kita. Tetapi bekerja untuk musuh. Ini bukan Trojan horse. Ini pengkhianat dipanggil. Pengkhianat. Gila pengkhianat ni kan. Adakah sebab tindakan disiplin tak dibuat sebab tak ada surat-surat aduan yang dihantar kepada lembaga disiplin? Kalau untuk Isyamuddin, saya antara yang pertama yang buat laporan disiplin ke atas dia. Ni besok ni saya akan hantar lagi satu. Jadi kalau bolehkah lembaga disiplin UMNO tu buat siasatan berdasarkan contoh orang hantar bukti viral di media sosial sekarang ni? Boleh. Masalahnya ahli-ahli UMNO ni bila nampak benda yang tak betul depan mata dia, kan? Kalau boleh rakam, rakam. Kalau ada video, ambil gambar video. Kalau adalah sesi ucapan pemimpin-pemimpin yang kita nampak lain macam sikit, buka terus. Kalau tak pun ambil handphone tu, onkan je dia punya kamera, letak atas poket. Letak je. Kau rakam je. Kena buat macam ni. Sebab sampai bila kalau UMNO ni berterusan geng-geng pengkhianat ni melakukan pengkhianatan, merosakkan parti pada dalam. Jahanam kita. Kalau awal lagi kita dah ambil tindakan pada Isyamuddin, kepada geng-geng pengkhianat ni, mereka tak boleh sabotaj kita menjelang pilihan raya. Mereka dah duduk di parti lain. Itu sebab banyak kali saya cakap, kita kena tegas. Kalau kita tak tegas, contohnya lah, Usop ni, Usop Alustar, Ketua Bahagian Alustar, parti dah ambil keputusan untuk pecat. Pilas sekali, surat tak keluar. Tengok apa Usop tulis sendiri. Maknanya tak ada keinsafan. Mula-mula parti dah ambil keputusan pecat. Tapi ada orang merayu apa semua sekali, kita bagi muka. Bila bagi muka, tengok apa dia buat. Itu sebab kena tegas. Memanglah bila kita ambil keputusan memecat seseorang, menggantung seseorang, ianya ada implikasi. Tetapi bila ada implikasi, kalau dekat pilihan raya, memanglah bahaya. Itu sebabnya jangan buat dekat pilihan raya. Bila mereka buat salah, terus ambil tindakan. Jangan tunggu dekat pilihan raya baru gugurkan mereka daripada senarai calon. Kita tidak ada ample time untuk melakukan proses reconciliation, untuk rapatkan sah. Tak ada masa. Tapi sekarang ni kita ada masa 5 tahun sebelum pilihan raya umum yang ke-15. This is the right time. You nak bersihkan parti, bersihkan betul-betul. Bersihkan. Bila dah bersihkan, kita ada masa 5 tahun untuk kuatkan balik UMNO ni. Jangan fikir untuk jangka pendek saja. Kita kena fikir jangka panjang. Jangka pendek memanglah kalau fikir jangka pendek, kalau ambil tindakan pada Isyamuddin, daripada 148 kursi, kita tinggal 147. Tapi 147 pun kita still memerintah. So, apa masalah? Apa masalah? Kalau tak nak hilang satu kursi ni, bila time dia langgar, aku janji, maka ambil tindakan, kosongkan kursi dia. Dan dia betul-betul buat sesuatu yang boleh menyebabkan kursi dia kosong. Betul tak? Tapi kita bagi peluang memaafkan. Bila bagi peluang memaafkan, kalau dia berhenti daripada melakukan pengkhianatan,
dia berhenti lagi pada memorak-perandakan. Mungkin dia ni, mulut dia memang dia senyap tak cakap banyak. Kan? Tetapi dia membiayai penulis-penulis upahan ini untuk menyerang presiden, menyerang parti. So ini terus-menerus memberikan impak negatif pada parti. Cuba kalau dia orang ni, bila dia orang langgar je disiplin parti, kita terus ambil tindakan. Mereka akan berhati-hati sebelum melanggar disiplin parti. Ahli UMNO sejati dia tetap akan sayang keahlian dia. Tak ada siapa. Aku yang marah sangat dengan Mahathir ni pasal dia tarik aku punya keahlian. Kerat 18 aku tak boleh terima dia. Betul. Sebab dia tarik aku punya keahlian. So sama juga. Orang macam ni, dia orang pun sayang daripada hilang keahlian parti. Kecuali mereka dah ada exit plan. Memang dia nak buat supaya dia dipecat, supaya dia boleh bersama dengan kawan-kawan dia, tapi masih mengekalkan kursi ahli parlimen. Macam yang Hisham cuba buat ni. Kita pun kena pandai juga. Kalau tanya dengan saya tak akan pecat dia. Saya akan gantung dia 6 bulan. Gantung dia 6 bulan, dia tak boleh bertanding. Tapi 5 tahun lah dia kena tunggu sampai dia ada peluang lagi sekali. Betul tak? Kita tengok kesetiaan dia. Sanggup tak dia tunggu 5 tahun? Okey. Gitu. Pengkhianat ni sering lah. Sekarang ni setiap hari lah menjanja di media sosial. Kita dah jawab paling lama pun, tapi hari-hari dia jawab. Ada kalau ada keperluan untuk kita jawab, kita jawab. Dia kata tujuan mengungkap Presiden UMNO ni Zainuddin untuk menyelamatkan riwayat UMNO tu sendiri. Yalah, menyelamatkan riwayat UMNO dengan meletak pengkhianat untuk mengepalai UMNO. Mana otak dia fikir? So, hujah-hujah sampah macam ni tak perlulah saya bazir masa nak menjawab. Harap kawan-kawan cyber trooper sukarela yang UMNO ni pun, mereka pun tahu apa ni nak jawab. Okey tak? Kerjasama di peringkat kerajaan antara Barisan Nasional, Pakatan Harapan, GPS dan GRS nasib baru lagi dah. Wajarkah pilihan raya di 6 negeri ni menjadi kayu ukur? Maksudnya, betul lah kita punya pilihan kita kerjasama ni, ataupun pandangan Datuk sendiri? Bagi saya, untuk menyukat kejayaan kerjasama ni, dia tak boleh dalam masa terdekat. So, memang cabaran untuk berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri ni sangat besar. Mungkin ianya kita boleh menang dengan mudah di 3 negeri, Negeri Sembilan, di Selangor dan juga Pulau Pinang. Tetapi kita kena faham, di kawasan-kawasan Melayu macam Kedah, di kawasan Melayu macam Kelantan dan Terengganu, kita akan berhadapan dengan tentangan yang sengit. Dan kita haraplah kita kena lakukan yang terbaik untuk memenangi balik hati orang-orang Melayu. Banyak orang Melayu ni, bukan hanya mereka ni, contohnya macam pengundi-pengundi luar yang termakan dengan duit yang diberikan oleh Perikatan Nasional. Anak-anak muda, pengundi baru yang disogok dengan duit. Tetapi kita kena sedar juga, ada di antara mereka ni sudah mula percaya bahawa masuk PAS ni macam masuk Islam. Kalau tak bersama dengan PAS, maknanya tidak bersama dengan Islam. Undi BN dengan undi PH macam kita ni kafir. Macam mana yang disebutkan oleh Ketua Pemuda Sikh, Ketua Pemuda PAS Sikh. Benda ni kalau kita
ialah pasal anak-anak muda ni kadang-kadang mereka ni didikan agama ni tak berapa ni. Cuma niat mereka, hasrat mereka nak bersama Islam tu ada. Cuma ilmu tak berapa cukup. Jadi mereka mudah terpedaya dengan image pemimpin-pemimpin PAS dengan serban dia, dengan dia punya jubah dia, image seolah-olah macam bersih. Itu sebabnya kerajaan hari ini tak boleh membiarkan segala kepincangan salah guna kuasa yang lepas-lepas ni kita ambil masa terlalu lama untuk didedahkan. Kena segera kes-kes ini dipersegerakan. Bila rakyat dah tengok mereka pun terlibat dengan rasuah, salah guna kuasa, mempunyai kekayaan yang luar biasa, dan barulah dia orang akan faham dari mana datangnya duit yang mereka terima semasa pilihan raya umum ke-15. Ini akan sedikit memainkan peranan dalam menyedarkan rakyat-rakyat yang telah terpedaya dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lepas. Kena buat benda ni cepat. Selagi dia orang ni tak turun naik mahkamah, selagi aset-aset luar biasa mereka ni tak didedahkan pada public, selagi itulah orang akan nampak mereka ni seolah-olahnya bersih. Itu sebab kena cepat. Okey. Okay, kita tahu dalam beberapa hari dan minggu lepas banyak isu yang timbulkan, dan kita pun dah cerita tentang pertandingan dua jawatan tertinggi parti ni. Cuma hari ni kita nak tanya, ada pertanyaan tentang sekiranya pertarungan maksudnya pertandingan timbalan Presiden UMNO dan Presiden UMNO ni dipertandingkan, mampukah UMNO bertahan dengan dia akan berlaku pecahan yang amat besar dan dahsyat, dan betul-betul baikkan pada UMNO sendiri ke, ataupun dia bila ada pertandingan sudah pastilah dah tentu sekarang ni musuh kita, baik Mahathir, baik Muhyiddin, pasang orang untuk lawan. Apa tujuan dia pasang orang? Dia sanggup keluar duit untuk menaja orang untuk menentang Presiden UMNO sedia ada, supaya mereka boleh pertama sekali tarik UMNO ni kalau berjaya dikuasai untuk menyokong mereka. Kalau pun matlamat yang pertama ni gagal, matlamat kedua mereka untuk pecah belahkan UMNO, untuk kecilkan lagi parti kita ni, akan berjaya. Memang kita tak boleh nak nafikan. If not, they are not willing to spend. They are willing to spend, number one, to change and overthrow the government. Kalau berjaya tukar presiden, maka kerajaan akan bertukar di peringkat pusat. Mereka yang hari ini jadi pembangkang ada peluang menjadi kerajaan. Kalau itu tak berjaya pun, setidak-tidaknya bila Isyamuddin kalah, bila billionaire ni pun kalah, kalau KJ pun kalah, mereka akan kecewa. Bila kecewa, tendensi orang macam KJ untuk dia menyertai parti lain sudah pasti ada, dan dia akan bawa sedikit pengikut dia. So bila ada pertandingan ni, pasti ada perpecahan. Itu sebab kita minta supaya pemilihan tu dibuat selepas pilihan raya. Tapi hari ini kita sudah berhadapan dengan pilihan raya, result pun dah ada. Daripada kita simpan mereka-mereka yang bakal sabotaj parti untuk pilihan raya umum yang ke-16, lebih baiklah kita buat pembersihan daripada sekarang. Kita bersihkan. Jangan tinggalkan sakit baki perkhianat. Kalau tak nak tanam mereka ni melalui pemecatan ataupun penggantungan, maka tanam mereka ketika pemilihan nanti. Make sure diorang ni semua tidak dicalonkan, tidak menang
sebarang jawatan dalam pemilihan parti. Itu penting. Okey, ada lagi? Okey. Tok, dalam sebuah portal tu Ya. dibidas pasal Datuk punya kenyataan yang cuba menuduh Ketua Bahagian Tenggara tu. Jadi Ketua Penerangan Pemuda UMNO Tenggara sendiri katakan bahawa apa salahnya tu bawa ketua-ketua cawangan bercuti, ketua bahagian bawah, apa salahnya? Dia sebenarnya kalau budak ni baca apa yang aku cakap, kan, dia pun tak salah menafsirkan. Kalau dia tengok saya punya posting, saya sebut, kan, saya sebut nak bawa ketua cawangan ni keluar negara ke mana ke, nak menghargai mereka, tak salah. Kena faham tu aku cakap? Bawa pergi luar negara tak salah. Nak menghargai jentera ke apa, tak salah. Tapi bila dalam program tu kau cakap nak mempertahankan jawatan ketua bahagian, salah lah. Bila kau cakap nak mempertahankan jawatan ketua bahagian, kau bawa orang pergi Surabaya, salah. Itu dah dianggap sebagai politik wang. Kita ni bukan orang baru dalam politik, orang lama. Kan? Tak kira lah dia bercakap sama ada dia bertanya siapa yang kita nak letak sebagai calon Presiden UMNO. Bila sebut perkataan sekiranya Hishamuddin menawarkan diri menjadi calon, saya harap tuan-tuan menyokong. Contohnya kalau dia keluar ayat macam tu, salah. Sudah jadi motif kamu membawa ketua-ketua cawangan ni ke luar negara ialah untuk membeli sokongan mereka. So itu dianggap sebagai politik wang. Dan Tan Sri Esa dulu belanja makan je kena, kan, hilang peluang dia nak jadi naik presiden, tak silap ketika tu. Hanya belanja makan je. Takkanlah orang lama dalam parti ni tak tahu. Hishamuddin pun masuk UMNO sama dengan aku tahun 1991. Dia takkan tak tahu, kan? Jadi bagaimana tindakan disiplin sepatutnya? Boleh diambil tak? Boleh, kalau nak ambil. Politik wang jelas kan? Masalahnya Hishamuddin ni macam kebal. Mungkin pasal datuk dia yang mengasaskan UMNO ni, macam susah nak load. Cuma kita harap sekarang ni dah ada lembaga disiplin parti yang baru. Kena tegas lah, janganlah ada pilih kasih. Bila aku nak kena pecat dulu, tak ada bawa lembaga disiplin pun. Padahal aku tak bersetuju, aku menentangkan nak kerjasama dengan Mahathir je. Kalau dia nak kerjasama dengan Muhyiddin, aku pun tak tentang. Sebab nak kerjasama dengan Mahathir, situ puaka tu, kita dah tahu sangat perangai dia. Kita dah tahu dah, boleh menjangkakan mudarat. Belum lagi kerjasama dengan Mahathir, baru bekerjasama dengan Muhyiddin, dah teruk dah mudarat dia. Okey. Tapi itulah tu, dia tegur tu. Patutnya Datuk telefon Adam Baba tanya betul ke buat tu. Kalau dah ada saksi, ada gambar, kan? Kita pun tak ada nombor telefon dia, tak ada. Ada orang merakam, jangan lupa. Ada orang merakam. Benda ni semua akan bawa nanti.